Beres. No problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika amadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Muka surat 19 kitab Jawi, baris yang paling bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan wajib memeliharakan hati, wajib memeliharakan hati daripada segala maksiatnya maksiat hati. Maka setengah daripadanya daripada maksiat hati itu ialah jahat sangka dengan Allah dan aman daripada murkanya murka Allah
dan putus asa daripada rahmat Allah, dan takabur atas hambanya, dan riya artinya memperlihat-lihatkan kebajikan. Ni kita masuk pada perbicaraan yang seterusnya di dalam kitab Faridatul Faraid, di mana pada pertemuan kita yang lalu kita telah membahaskan berkaitan dengan taubah, yang mana wajib ke atas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala ni, maknanya hak banyak melakukan salah, kerana manusia ni tak lepas daripada melakukan kesilapan. Maka wajiblah kita bertaubah pada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu kembali kepada Dia dalam keadaannya bersih daripada segala daki-daki maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini kata pengarang rahimahullahu taala, katanya, dan wajib memeliharakan hati. Ni dia pesan kepada kita ni. Yang mana di antara perkara-perkara yang menjadi kealpaan di seseorang ialah dia tidak menitik beratkan persoalan berkaitan dengan hati. Maka hati ni di antara satu perkara yang mesti kita kena titik berat, mesti kita kena jaga dia. Lebih daripada kita jaga anggota zahir kita, daripada kulitnya kusam umpamanya, ataupun tak mau bagi kena matahari pakai sunblock, tu hiyah di zahir, tu kita jaga hak zahir. Ataupun kita jaga daripada segala penyakit-penyakit, supaya tak terkena di kitanya kencing manis, darah tinggi dan lain-lain daripadanya. Maka kita jaga dia. Juga hak di antara lebih daripada tu hak kita kena jaga ialah kita kena jaga hati. Ni hak di dalam kitab kita sebut ni. Dan wajib memeliharakan hati daripada segala maksiatnya. Maksiat hati kena jaga. Kena jaga hati. Hati mana hak kita kena jaga ni? Hati tu maknanya ada dua. Yang pertama ada hati dengan makna qalbun jismani. Yang kedua hati dengan makna qalbun ruhani. Maka bila perbicaraan di dalam kitab-kitab, di dalam agama kita yang diperbincangkan dalam urusan agama, bila disebutkan dengan hati, qalbun wajib kena jaga, iaitulah jaga hati hak dengan makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Iaitulah qalbun ruhani. Hak tu hak kita kena jaga. Adapun qalbun jasmani jaga juga. Yang mana jaga qalbun jasmani ni ialah qalbun jasmani maksudnya ialah seketul darah, seketul daging, yang mana menyerupai dengan jantung pisang. Bentuknya pada bentuknya yang ada pada dada tiap-tiap masing-masing daripada kita. Maknanya hak ni kita jaga dia. Kalau nak rawat dia, nak berubat dia, kena cari doktor, di hospital, di klinik. Tu qalbun jasmani namanya. Qalbun jasmani ni hak ada di diri kita ni lah. Ada dalam tubuh badan kita ni. Hak mana kalau kita belah dia, keluarlah dia. Seketul daging tadi, hak berdarah, hak rupa bentuknya seakan-akan dengan jantung pisang tadi tu.
Maka hak ni kita jaga juga. Agama suruh jaga juga. Kena jaga dia. Daripada kena penyakitnya, kolesterol, darah tingginya, jantung berlubangnya dan lain-lain daripadanya. Cuma hak ni nak rawat dia, dia ada doktor dia. Maka doktor dia nya di hospital, di klinik. Kena cari situ. Tu qalbun jasmani. Yang kedua, qalbun ruhani. Hak ni hak kita kena jaga ni, lebih daripada segala-gala. Iaitu kita kena jaga qalbun ruhani. Apa tu qalbun ruhani? Iaitulah satu benda yang tercengang akal untuk kita fikir hakikat dia tu bagaimana. Tapi dengan dialah kita dapat faham satu-satu benda. Dapat kita faham benda ni baik, dapat kita faham benda ni jahat, dapat kita faham benda ni elok, benda ni tak elok, benda ni dipuji, benda ni dikeji. Maka segala-gala maklumat tadi tu kita fahamnya di dia, di satu benda hak namanya qalbun ruhani. Maka hak ni kita kena jaga. Kerana apa kita kena jaga dia? Kerana di dialah ialah tempat tilikan Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dengan mahallun nazar. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pandang, tidak lihat, tidak tilik, tidak buat kira pada rupa parah kamu tu, tidak. Pada zahir kamu tu Allah Ta'ala tak buat tilik situ untuk memasukkan kamu ke dalam syurga, tidak. Tetapi Allah Ta'ala tilik pada hati-hati kamu dan amal-amal kamu. Allah Ta'ala tilik situ. Allah Ta'ala tilik pada hati kita. Maka sebab tu kena jaga. Jangan bagi dia jadi cemah, jangan beri dia jadi kotor. Kerana sinilah tempat tilikan Allah. Lagi pula, maknanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ialah hari yang tidak bermanfaat lagi harta kamu, hari yang tidak bermanfaat lagi anak-anak kamu. Bila? Di akhirat. Di mana hari akhirat ni ialah hari harta kita tak manfaat dah ketika tu. Nak beli, nak berniaga, tak ada dah di akhirat. Anak-anak kita tak ada dah. Melainkan kata Allah Subhanahu wa taala, illa man atallah biqalbin salim. Melainkan yang bermanfaat sungguh-sungguh pada ketika tu, pada hari akhirat ni, iaitulah mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan hatinya yang bersih, hati yang sejahtera, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang sejahtera daripada kesyirikan, hati yang sejahtera daripada segala maksiat, hati yang sejahtera daripada segala sifat-sifat hati yang berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ni hak manfaat di akhirat kelak. Maka kerana tu kita kena jaga dia. Jangan beri dia sakit, jangan beri dia kena virus,
Jangan bagi dia kena maknanya kotoran-kotoran, maksiat-maksiat, daki-daki, berkarat dan lain-lain daripadanya. Kerana apa? Kerana di sana ialah satu perkara yang penting yang membawa kita untuk berjaya di akhirat, iaitulah hati yang bersih. Kena jaga dia. Lagi pula, hati ni ialah raja. Seumpama dengan raja dia ni. Ataupun kita kata kalau bahasa kita, seumpama kalaulah di surau ni dia tu seperti dengan bilik tepak elektrik, tepak suih. Kalaulah tekan suih, nyalalah lampu. Tekan suih hak ni, nyala berpusinglah kipas. Begitulah hati. Maknanya hati ni ialah raja bagi segala anggota-anggota kita. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan iza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb." Nabi SAW bersabda bahawasanya ada pada diri kamu tu, pada tubuh kamu tu satu seketul daging. Yang mana kata Nabi SAW, ianya kalaulah baik, maka baiklah anggota-anggota yang lain. Seandainya dia ni jahat, maka jahatlah anggota-anggota yang lain. Apa tu? Hak Nabi kata kalau baik dia, baiklah yang lain. Kalau Nabi kata kalau jahat dia, jahatlah hak lain. Itulah kata Nabi SAW, qalbu, iaitulah hati ruhani kita. Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduh, fa iza tabal maliku tabat junuduh, wa iza khabusal maliku khabusat junuduh." Hati ni kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ianya diibaratkan serupa dengan raja lah. Yang mana anggota-anggota dia ni, anggota-anggota kita ni ialah seperti tentera-tentera bagi raja. Maka apabila raja tu baik, hati tu baik, maka tentera-tentera, askar-askar dia, rakyat-rakyat dia tu akan jadi baik. Kerana rakyat ataupun tentera, askar, dia akan patuhi apa hak diperintah oleh raja. Kalau raja tu baik, maka baiklah tentera. Sebaliknya kalau raja tu jahat, maka jahatlah anggota-anggota yang lain, tentera-tentera dia. Sebab tu punca kemaksiatan hak berlaku di diri kita kerana hati kita tu kotor, hati cemar, hati berkulak, hati karat. Kerana itulah kita melakukan maksiat kepada Allah. Sebab itulah seseorang tadi terjerumuh dalam derhaka kepada Allah. Kerana tu salah hak orang dakwa. Kami walaupun maknanya rupa pada zahirnya kami ni tak tutup aurat, pakai pakaian yang mendedah-dedahkan umpamanya, tapi hati kami baik. Dia kata tipu, nak buat tu bohong. Yang mana Nabi SAW kata, kalaulah zahir baik, menanda hati tu baik, hati bersih. Jadi seorang tersebut dia derhaka pada Allah, itulah tanda hatinya cemar, hatinya kotor. Maka tak betul hak didakwa oleh setengah-setengah daripada mereka, yang mana hak pegang secara zahir daripada hadis yang pertama yang kita baca tadi. Allah Ta'ala tilik pada hati, Allah Ta'ala tak tilik pada rupa parah. Lalu tu didalilkan, kami ni biarlah begini. Derhaka pada Tuhan kami ni maknanya tak tutup auratnya, buat kerja hak maksiatnya, tapi hati kami cuci, hati kami bersih dah.
Hati itu ialah melambangkan maknanya bersih ataupun tidak di anggota zahir kita tadi. Kalau anggota zahir kita tu baik, maka itulah pecaman hati kita tu baik. Kalaulah anggota zahir kita tu jahat, itulah tanda hati kita tu ialah jahat, cemar, kotor dan lain-lain daripadanya. Tu kena jaga. Ni jaga hati. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wajib memeliharakan hati, wajib kita kena pelihara hati kita ni daripada segala maksiat hati. Kena jaga hati kita daripada maksiat hati, daripada segala bentuk derhaka hak rupa hati. Kena jaga. Ni khususnya nak mengaji dia dalam kitab-kitab tasawuf lah. Umpamanya kitab penawar bagi hati, di sininya siapa? Ustaz Hafizi duk mengajar dia. Jadi maka setengah daripada maksiat hati, sebahagian daripada maksiat hati tu hak wajib kita kena jaga, hak wajib kita kena pelihara dia. Yang mana kalau ada di hati kita, maknanya hati kita tu berpenyakit, maka kita telah melakukan maksiat pada Allah. Yang mana maksiat pada Allah ni ada pada rupa zahir, ada pada rupa batin. Di antara maksiat hak rupa batin ni maksiat hati. Maksiat hati dosa sama je. Seandainya seseorang itu kalau hak zahirnya tu tak tutup aurat, hak zahirnya berzina, hak zahirnya minum arak, maka samalah mereka hak ada maksiat hati dalam hati dia ni. Hak ada derhaka di dalam hati dia ni, yang merupakan ialah salah satu daripada bentuk derhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hak maksiat hati ni lebih susah nak dijaga daripada maksiat hak zahir. Maksiat zahir orang nampak. Boleh jadi kalau hak jahat agak, hak jenis ada malu lah, di depan orang dia tak buat, sembunyi-sembunyi lagi. Takut orang tegur, takut orang marah. Tapi kalau maksiat hati, siapa nak marah? Ada orang hak tahu, dia saja hak tahu. Ni maksiat hati. Maksiat hati susah nak jaga, melainkan kita tahu dia, kita berilmu, kita beramal, kita cuci dia, kita berubah dia. Sebagaimana hak diajar di dalam kitab-kitab tasawuf. Jadi di antara maksiat hati hak kita kena jaganya, maka setengah daripada maksiat hati tu ialah jahat sangka dengan Allah. Jahat sangka dengan Tuhan. Umpamanya seseorang tu kata, aku sembahyang semua, tapi tak kaya-kaya. Tu duk minta pada Allah Ta'ala, duk berdoa kena juga. Tu dia panggil jahat sangka dengan Allah. Tu penyakit hati tu. Penyakit hati, nak jaga dia. Dan aman daripada murka Allah. Ni penyakit hati juga. Yakni berasa dia tu selamat daripada murka Allah. Walha dia buat maksiat, tapi duk sengkanya Allah Ta'ala tak ambil salah kepada dia. Ni setengah daripada maksiat hati. Dan putus asa daripada rahmat Allah. Berasa maknanya kita ni tak ada bahagian dah. Jahat sangat dah aku ni. Kalau dia tu jahat dah aku ni. Taubat pun Allah Ta'ala tak terima dah. Ni putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni pun setengah daripada maksiat bahagian hati. Kita duk putus asa dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni maksiat hati. Ni semua ni dalam kitab tasawuf ni. Ni sini ni dia bilang saja ni.
dan takabur atas hamba Allah. Takabur, ni maksiat hati. Dan ria, apa tu ria? Artinya memperlihat-lihatkan kebajikan seseorang, nunjuk dengan amal kebajikan hak dia buat, suruh orang lihat, supaya orang puji dia, tu panggil riak. Dan ujub, apa ujub? Artinya tercengang, maksudnya hairan diri, berasa dia ni tak ada dah alim, rasa hairan dengan diri sendiri. Kalau ni sebab buat ibadat, banyak aku buat ibadat, tu panggil ujub tu. Dia tak ada merendahkan orang lain, dia mari berasa diri dia tu, banyak aku buat amal hari ni, banyak aku baca Quran hari ni. Tu ujub nama dia. Tu boleh membakar segala amal hak kita buat tadi, jadi sia-sia. Tu ujub. Ujub artinya tercengang dengan taat seseorang. Ni maksiat hati ni. Dan dengki, dengki ni maknanya cita dalam hati supaya kawan kita ataupun saudara kita tadi hilang nikmat hak Allah Ta'ala beri kepada dia. Tu panggil dengki. Nak suruh orang tu hilang nikmat. Kalau kata nisbah berniaga, biar dia tu tak laku, tu panggil dengki nama dia. Ni maksiat hati. Dan dendam, lahir daripada dengki, mari dendam, bagi rasa nak marah pada seseorang. Dan azam, atas mengekali maksiat, cita dalam hati nak ulangi maksiat. Ini semua ialah maksiat hak berupa maksiat hati nama dia. Dan sayang dengan barang yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Hak kita sayang daripada benda hak Allah Ta'ala perwajib ke atas kita, daripada zakat dan lainnya, lain daripada zakat. Apa lain daripada zakat? Seperti nafkah kepada anak kita, nafkah kepada isteri, saya nak bagi, sedangkan hak tu Allah Ta'ala perwajibkan, beri zakat, beri nafkah kepada anak, pada isteri, maka dia sayang, kupik dia hati dia. Itu nama maksiat hati. Maksiat hati. Dan jahat sangka dengan makhluk, jahat sangka dengan saudara-saudara kita, maknanya kita sangka jahat kepada seseorang, tanpa ada bukti, tanpa ada dalil, tanpa ada maknanya tanda-tanda dia tu bercuri, kita tuduh dia curi, kita sangka dia jahat, kita sangka dia curi. Tu panggil tanpa ada dalil, kita sangka jahat pada dia. Ni semua maksiat hati nama dia. Dan menghina akan dia, akan makhluk. Kita pelekeh saudara kita, kita pelekeh tu dengan ketiadaan jalan syara'. Kita puduh, kita hina seseorang tadi. Dan memudah-mudahkan dengan maksiat. Maknanya kita buat maksiat dengan tidak ambil peduli. Ni dosa kecil jah, ni dosa kecil jah, tak apalah, apa ni kita taubatlah. Tu memudah-mudahkan, maknanya dengan maksiat hak kita lakukan. Ini semua ialah bagaian daripada maknanya sifat-sifat hati hak dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang wajib kita kena jaga dia. Tu wajib kita kena pelihara. Maka huraian satu-satunya hak tu kita kena pergi kepada ilmu dia lah, iaitulah ilmu tasawuf. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wajib memeliharakan anggota. Lepas daripada kena jaga hati, katanya sini wajib pula kita kena jaga anggota. Wajib kita kena memelihara anggota tu daripada segala maksiat. Kena jaga anggota-anggota kita ni daripada segala maksiat. Yang mana semua anggota yang ada pada kita ni akan bertutur di akhirat kelak. Kalau kita guna dia bukan kerana dijadikan hikmah oleh Allah Ta'ala, sebab apa? Maka semua akan menindah kita di akhirat.
Semua akan tindah. Dia akan bercakap. Tangan akan bercakap, telinga akan bercakap, mata akan bercakap, kaki akan bercakap, kulit akan bercakap. Semuanya bukti di akhirat menindah kita. Yang menjadi peguam maknanya yang akan kita panggil apa? Yang akan soal kita. Yang akan tunjuk bukti kepada kita. Ni tangan ni dulu ada buat begini. Mata ni ada buat begini. Maka pada ketika itu kita tak boleh nak sembunyi daripada maknanya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana tu kena jaga anggota kita ni. Mata, tangan, telinga, kaki dan lain-lain daripadanya. Kena jaga daripada segala maksiat. Maka setengah daripada maksiat hak dengan anggota ni, maka setengah daripada segala maksiat hak dengan anggota ialah makan riba. Makan riba ni maksudnya dengan anggota perut maksiat. Itu makan riba. Dan minuman yang memabukkan. Ni maksiat perut juga. Minum-minuman hak mabuk. Dan makan harta anak yatim, yakni atas jalan batil. Ni semua maksiat perut ni. Dan makan tiap-tiap barang yang mengharam oleh Allah Ta'ala akan makan barang tersebut. Tiap-tiap benda hak Allah Ta'ala larang kita makan, jangan makan. Kalau makan benda Allah Ta'ala haram makan, Allah Ta'ala pengharamkan makan, maka tiba-tiba kita makan, itu maksiat perut namanya. Maksiat perut. Makan riba, minum-minuman hak mabuk, makan harta anak yatim, makan makanan hak diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan mengupak. Ni maksiat apa mengupak? Maksiat lidah. Dan mengacung-ngacung. Ni semua maksiat lidah ni. Dan dusta, bohong, maksiat lidah. Dan memaki, maksiat lidah juga. Dan melaknat, mencela orang, melaknat orang. Itu semua maksiat dengan lidah. Dan memandang kepada perempuan ajnabiyah. Ni maknanya maksiat penglihatan. Maksiat dengan mata. Tadi maksiat dengan lidah. Iaitulah kita bercakap, bohong, maki, melaknat, mengupak, mengacung-ngacung. Ni hak dengan mata. Dan memandang kepada perempuan ajnabiyah. Pandang kepada perempuan hak sah nikah. Itu ajnabiyah. Perempuan hak sah nikah dengan kita. Maka kita pandang. Maka tak boleh. Haram. Pandang tadi tu. Sungguh pun maknanya di perempuan tadi, dia auratnya, maknanya aurat perempuan ni berlaku khilaf di kalangan para ulama. Maka di antaranya pandangan Imam Rafi'i kalau tak silap ialah seluruh tubuh melainkan wajah dan juga dua pergelangan tangan. Maka dua pergelangan tangan dan juga muka, ni dikecualikan. Lain daripada tu semuanya aurat bagi perempuan. Maka kita hak lelaki ni nak tengok kepada muka dia, pada ketika tu tak boleh. Haram kita nak tengok. Melainkan pada masalah tertentu saja. Bila? Waktu kita duduk berniaga, berjual beli. Ketika hajat maknanya duduk dalam pengajian, nak tanya menanya, nak soal dan lain-lain daripadanya. Tu je. Nak tengok, nak ambil kesedapan daripada wajah dia. Tak boleh, tu haram. Haram kita pandang tadi tu. Ini maksiat hak dengan mata dia panggil. Maksiat mata kita lihat pada perempuan. Begitu juga perempuan. Tak boleh nak tengok pada lelaki.
Dia tak boleh nak tengok, nak pandang, nak renung kepada lelaki, tak boleh. Haram. Ni kena jaga mata kita, kena jaga. Berjalan kena jagalah. Kena jaga. Apatah lagi tengok pada aurat. Tu apatah lagi. Ni nak tengok pada perempuan sendiri tu pun tak boleh dah. Tu haram tu. Tak boleh. Ni melihat, memandang kepada perempuan yang ajnabiyah. Begitu juga sebaliknya, perempuan memandang kepada lelaki. Dan beliau, ayat ni, dan memandang kepada beliau. Kepada beliau, beliau ni maksudnya anak muda. Anak muda yang mana hak tidak tumbuh lagi misa dan juga janggut. Itu dia panggil beliau. Anak-anak muda hak beliau. Maka pandang pada dia haram juga. Tapi bila jadi haram tu, pandang tu dengan ingin, hak tadi dah. Hak pandang pada perempuan tu tak kait, tak syarat. Pandang dengan ingin ke, dengan syahwat ke tak syahwat, tak boleh semata. Haram kita pandang. Adapun di beliau, di anak muda ni, ataupun kalau hak perempuan, di sama-sama perempuan, hak jenis muda-muda ni, maka pandang tadi tu dengan ingin, pandang dengan syahwat, ni baru hukumnya haram. Tu dia panggil maksiat dengan mata. Maksiat anggota dengan mata. Dan kepada aurat, pandang kepada aurat, sama ada aurat lelaki-laki atau perempuan. Kita sama-sama lelaki, pandang maknanya aurat sama-sama lelaki, haram. Tengok pohon lelaki sama-sama kawan-kawan kita dalam dom ke, kalau hak jenis asrama, ataupun ketika mandi, pusat-pusat bujit tubik, jelek misalnya nak pergi mandi, tak boleh dah pandang tu, haram tu. Kita dedah ke pun tak boleh. Laki sama laki tak boleh, tak boleh. Perempuan pun sama-sama dia. Aurat sama-sama dia. Tu tak boleh berlaku. Tak boleh duk tengok aurat mengaku, maknanya tak boleh. Tak boleh tengok aurat sesama kita, tak boleh semuanya. Dan mendengarkan mengupak. Dengar mengupak. Ni maksiat dengan telinga. Kita dengar orang duk mengupak, kita pun dengar juga, kita dengar juga. Kita tak mengupak. Tu maksiat kita dengan pendengaran, dengan telinga. Kita duk dengar orang duk mengupak. Tu maksiat dengan telinga. Dan mengurangkan pada sukatan dan timbangan. Ni jenis orang hak berniaga. Maksiat tangan dia panggil. Berniaga tapi nipu. Maksiat dengan tangan, dia kurangkan cupok, dia mengurangkan timbangan kilo, tak cukup kilo dan lain-lain daripadanya. Ini semua dilaknat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, oleh agama. Dan khianat dan mencuri, itu semua dengan anggota tangan. Dan memukul, itu maksiat tangan. Dan membunuh dengan tiada sebenar, ini semua dia panggil maksiat dengan tangan. Dan berjalan kepada yang diharamkan, ini maksiat dengan kaki. Dan zina dan lewat, dan mengeluarkan mani dengan tangan, ini maksiat, dia panggil maksiat faraj. Maksiat anggota kemaluan, zina, lewat, ataupun mengeluarkan mani. Tapi keluar mani hak haram ni dengan tangan. Guna tangan, keluarkan mani guna tangan. Tangan siapa? Lain daripada halilahnya. Lain daripada halilahnya. Halilah bagi seseorang. Halilah ni apa halilah? Tengok di tepi tu. Qauluhu halilahnya. Artinya, arti halilah ni, perempuan yang halal baginya, bagi seseorang tu jima' dengan dia, dengan perempuan. Siapa? Daripada isteri dan sahaya yang perempuan. Jadi sekarang ni sahaya perempuan tu tak ada dah. Maknanya halilah ni isteri lah. Maknanya kalau keluar mani, mengeluarkan air mani tapi dengan tangan isteri, tak apa. Ni dikecualikan, tak apa. Ini halal maknanya. Dibolehkan, diharuskan. Tapi kalau lain daripada tu, tak boleh.
walau dengan tangan sendiri sekalipun. Ini dosa besar. Setengah daripada dosa besar mengeluarkan air mani dengan tangan, kecuali tangan isteri sahaja yang dibenarkan, ataupun tangan sahaya. Cuma sahaya ni tak ada dah sekarang. Tu panggil halilah. Lain daripada tu tak boleh, haram, dosa besar. Dan menderhakakan dua ibu bapanya. Ni sama ada maksiat dengan lidah ke ataupun dengan tangan ke, tak kira lah. Tu derhaka pada dua ibu bapa. Dan lari daripada berperang dengan kufar. Lari dalam medan perang ni dosa besar juga ni, maksiat kaki. Dan memutuskan rahim, memutuskan hubungan silaturahim, dan menzalimkan makhluk, bunuh binatang, bunuh manusia, menzalimkan binatang, menzalimkan manusia, tak kira lah. Ini semua ialah maksiat dengan anggota yang wajib kita kena jaga setengah daripadanya. Itu semua dibincangkan di dalam kitab Penawar Bagi Hatilah, yang membicarakan berkaitan dengan anggota yang 7. Maka kita di sini tidak berhajat untuk memanjang-manjangkan perkara tersebut. Kerana memandangkan kitab kita ni hampir dah nak tamat, maka insya-Allah sekali pertemuan lagi ke ataupun 2 kali pertemuan lagi ke, kitab kita ni khatam lah. Khatam. Lepas tu tak tahulah macam mana pula tu. Nanti kita bincang insya-Allah. Sikit lagi. Dan bermula doa. Pengarang kita nak mentakrifkan apa itu doa. Biar kita kenal doa ni apa maksud doa. Dan bermula doa itu, yakni makna doa itu, takrif doa ni, maksud doa ni, bila sebut doa ni ialah menuntuti akan sesuatu, yakni minta oleh seseorang, memohon oleh seseorang, merayu oleh seseorang akan sesuatu. Dia duk minta akan sesuatu perkara, minta kepada siapa, mohon kepada siapa, merayu kepada siapa? Daripada Allah Ta'ala. Kita mohon, merayu pada Allah Ta'ala, kita tuntut pada Allah Ta'ala, kita rayu pada Allah Ta'ala tu pula atas jalan merendahkan diri. Tu silap kita tu, atas jalan merendahkan dia. La'ala sawab, mudah-mudahan yang betulnya kita bulatkan hak tu, kita tulis diri, merendahkan diri, bukan merendahkan dia. Jadi doa, takrif doa ialah kita menuntut, kita minta, kita merayu akan sesuatu perkara kepada Allah Ta'ala, kita rayu kepada Allah Ta'ala tu atas jalan merendah diri. Atas jalan kita merendahkan diri, kita dia panggil tadarruk, ataupun kita ikhlaskan diri. Hal keadaan kita tu rasa diri kita ni tidak ada apa-apa, dan dalam masa yang sama kita mengharapkan Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Itu panggil doa. Doa ialah kita duk merayu-rayu pada Allah Ta'ala atas jalan kita merendahkan diri kita ni, yang mana doa tu memberi bekas dengan perbuatan Allah Ta'ala. Tidak ada siapa yang dapat memberi bekah di atas permintaan rayuan kita tadi, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang dapat memustajakkan doa-doa kita, hak kita minta. Orang lain tak boleh. Maknanya nak memberi bekah di atas doa tersebut hanya Allah Ta'ala saja. Itu panggil doa. Doa ni ialah kita merayu-rayu, maknanya kita duk memohon, permintaan kepada Allah Ta'ala atas satu-satu hajat, sama ada hajat dunia ataupun hajat akhirat, atas jalan kita merendahkan diri. Dan yang akan memustajakkan doa tu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu panggil doa. Maka memberi manfaat ia doa. Maka memberi manfaat ia doa akan segala yang hidup. Beri manfaat kepada orang hak hidup, sama ada diri orang yang berdoa atau orang lainnya lain daripada orang hak berdoa tadi, tak kira.
Apabila seseorang itu berdoa, dia berdoa pada diri dia, dapat manfaat. Kalau dia berdoa kepada orang lain, kepada kawan dia, saing-saing dia, jiran-jiran tetangga dia pun dapat manfaat. Tak kira lah. Sama ada pada diri dia ataupun orang lain. Dan akan segala yang mati pun dapat manfaat juga. Kalau kita berdoa kepada si mati, dapat manfaat. Jika berdoa ia seorang itu bagi mereka itu segala yang mati, maka dapat manfaat. Tak kira pada diri kita ke kita berdoa dapat manfaat, pada diri orang lain ke kalau kita berdoa dapat manfaat juga, ataupun kita berdoa kepada si mati pun akan dapat manfaat kepada si mati tadi. Dan memberi mudarat akan mereka itu segala apa ni? Dan memberi mudarat akan mereka itu orang lain dan yang mati tadi tu. Jika berdoa atas mereka itu orang lain. Kalau kita berdoa kepada orang lain untuk beri mudarat pun, maknanya akan dapat mudarat lah kepada orang tersebut. Cuma diperbincangkan di dalam hukum fiqh, kita berdoa kepada mereka beri mudarat, hak ni berdosa, haram berdoa beri mudarat. Melainkan kita berdoa beri mudarat tu seandainya kita dalam keadaan dianiayai. Kalau kita ni dizalimi, kita ni dibuat naknya kepada orang buat anaya kepada kita, curi barang kita, maka kita harus berdoa timpa mudarat kepada dia. Tu pun berdoa untuk timpa mudarat kepada dia. Jangan kita berdoa timpa mudarat kepada seseorang tadi hak lebih daripada hak dia buat pada kita. Maknanya kalau kita nak berdoa beri mudarat pada dia, kalau dia mencuri barang kita, katakan kita berdoa pada Allah, ya Allah, hak mana mencuri barang aku tu, maknanya engkau balaslah dengan balasan yang setimpal. Tu harus. Kalau kita berdoa kepada dia, ya Allah, memberilah kepada orang yang mencuri barang aku tadi ni, misalnya jadilah dia tadi accident depan tu sekejap lagi, hak ni haram. Kerana tak setimpal. Dia curi barang kita, maknanya sikit, tapi kita doa pada Allah Ta'ala biar dia jatuh mudarat tu hak lebih berat daripada tu, hak ni haram, tak boleh. Jadi nak berdoa mudarat, berdoa hak setimpal. Kalau berdoa mudarat pada dia lebih daripada apa hak dia buat pada kita, hak ni haram. Cuma nak menceritakan bila berdoa beri manfaat, maka dapat manfaat. Kalau berdoa beri mudarat, maka dapatlah mudarat. Semua tu yang memberi bekah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Cuma kita diperintah oleh Allah Ta'ala supaya berdoa. Habis kat situ. Dan wajib i'tiqad bahawa sesekalian barang yang lain daripada Allah Ta'ala dan segala sifatnya itu binasa sekaliannya. Ini kita akan masuk pada perbicaraan beriman kepada perkara-perkara sam'iyat. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.